Selamat sejahtera kepada Dr. Abu Zorin bin Slamat, iaitu pensyarah subjek penghayatan etika dan peradaban. Saya Sanggai Mitra Anak Perempuan Sati Silen dan nombor matrik saya adalah D2022-110-2486. Hari ini, saya ingin membentangkan poster infografik tugasan 1, kumpulan kami iaitu kumpulan 8. Tajuk yang kami pilih adalah Kesepaduan Nasional yang diimpikan. Pertama sekali, jom kita mendalami definisi kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional boleh didefinisikan sebagai penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza. Ia juga boleh dikategorikan sebagai interaksi dan hubungan seharian yang berlaku antara anggota masyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama dan kebudayaan melalui proses rundingan sosial. Seterusnya, perpaduan nasional yang diimpikan oleh Malaysia merangkumi visi-visi di mana semua rakyat tanpa mengira latar belakang etnik, agama atau budaya untuk hidup bersama secara harmoni, menghormati satu sama lain dan meraihkan kepelbagaian antara satu sama lain. Impian Kesepaduan Nasional Malaysia termasuklah keharmonian etnik, kepelbagaian budaya, keadilan sosial, equity ekonomi, kestabilan politik, inklusiviti pendidikan dan penglibatan sivik. Pada dasarnya, impian perpaduan negara Malaysia membayangkan masyarakat yang bersatu padu dan inklusif, di mana kepelbagaian bukan sahaja diterima tetapi disambut dan setiap rakyat dihargai dan mempunyai kepentingan yang sama dalam kemajuan dan kemakmuran negara. Sekarang, jom kita memahami apakah kepentingan kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional memainkan peranan signifikan dalam mewujudkan keadaan yang aman dan damai dengan menjadi suatu wahana yang menyalurkan pelbagai manfaat kepada negara kita. Pertama sekali, keharmonian sosial. Kesepaduan nasional memupuk keharmonian sosial dengan menggalakkan persefahaman antara rakyat di mana ia membolehkan rakyat negara kita yang terdiri daripada latar belakang berbeza untuk mempelajari dan memahami budaya, tradisi dan kepercayaan masing-masing. Pemahaman ini mampu mengurangkan stereotip dan prasangka serta memupuk sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Selain itu, Kesepaduan Nasional juga memupuk sikap toleransi. Hal ini demikian kerana apabila kita menghargai kepelbagaian dalam kalangan masyarakat kita lebih cenderung untuk bertolak ansur dengan perbezaan. Toleransi ini membolehkan individu hidup bersama secara aman dan damai walaupun memiliki kepercayaan atau gaya hidup yang berbeza. Hal ini berpotensi mengurangkan konflik sosial dan menggalakkan kehidupan bersama secara aman. Tambahan pula, kepentingan yang kedua adalah kemajuan ekonomi. Kesepaduan nasional di negara kita menggalakkan kerjasama dalam kalangan rakyat yang melibatkan diri dalam perniagaan dan institusi kerajaan. Kerjasama ini boleh membawa kepada kemajuan ekonomi kerana kita akan berganding bahu untuk kebaikan bersama yang membawa kepada kemakmuran ekonomi. Hal ini secara tidak langsung membawa kepada dasar ekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur dan peruntukan sumber yang lebih baik di mana kesemuanya penting untuk kemajuan ekonomi sesebuah negara. Seterusnya, kesepaduan juga mampu membawa kepada dasar ekonomi inklusif yang memberi manfaat kepada semua rakyat. Dasar ini memberi peluang yang sama rata kepada rakyat dalam pendidikan, pekerjaan dan keusahawanan serta memastikan bahawa faedah kemajuan ekonomi diagihkan secara adil di kalangan rakyat. Akhir sekali, kedudukan antarabangsa. Bangsa yang bersatu padu selalunya lebih dihormati dan dianggap bangsa yang berpengaruh di pesada antarabangsa. Ia meningkatkan reputasi negara dan membolehkan hubungan diplomatik yang lebih kukuh dengan negara lain. Dalam pada itu, apabila rakyat dan pemimpin negara mengamalkan kesepaduan nasional, usaha diplomatik akan menjadi lebih padu dan meyakinkan serta membolehkan kita memperjuangkan kepentingan dan nilai kita secara berkesan di peringkat global. Tambahan pula, kesepaduan negara yang dipaparkan melalui aktiviti meraihkan kepelbagaian budaya akan menyerlahkan kekayaan warisan negara. Kekayaan budaya ini akan menjadi tarikan pelancong antarabangsa, pilihan baik kepada pelajar antarabangsa yang ingin meneruskan pengajian di luar negara, lalu mengharumkan imej negara kita di peringkat sejagat. Sekian, terima kasih.
Hai dan selamat sejahtera. Saya Bushini anak perempuan Saravanan, pemegang kad matrik bernombor D2022110249. Sekarang saya akan terangkan tentang cabaran-cabaran yang menjadi penghalang untuk mencapai kesepaduan nasional yang diimpikan. Cabaran yang pertama ialah lanskap politik negara yang berasaskan kaum. Sudah terang lagi bersuluk, parti-parti politik negara yang utama ditubuhkan berasaskan kaum masing-masing. Misalnya, UMNO dan PAS ditubuhkan untuk menjaga kebajikan masyarakat Melayu. MCA, PAP dan DAP ditubuhkan untuk menjaga kebajikan masyarakat Cina dan MIC ditubuhkan untuk menjaga kebajikan masyarakat India. Pada asalnya, parti-parti politik ini ditubuhkan berdasarkan kaum untuk memastikan hak setiap kaum terbela dan tidak dipandang rendah sesekali. Sebenarnya, UMNO, MCA dan MIC terikat di bawah suatu parti politik yang besar dan berpengaruh iaitu Barisan Nasional. Namun begitu lama-kelamaan, penubuhan parti-parti ini telah menebalkan semangat perkauman yang toksik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana walaupun parti-parti politik tersebut bergabung tetapi perjuangan mereka sedikit sebanyak tetap bersifat perkauman terutamanya dalam hal-hal pendidikan, pemberian beasiswa, peluang dalam bidang sukan, bahasa, kebudayaan dan sebagainya. Jadi apa yang kita faham di sini adalah semangat memperjuangkan kaum masing-masing tanpa semangat kekitaan atau semangat bersatu padu pasti akan menyekat kesepaduan nasional yang diimpikan oleh seluruh watan tercinta kita. Selain itu, jurang ekonomi yang ketara antara kaum juga menjadi salah satu cabaran untuk mencapai kesepaduan nasional yang diimpikan. Ianya berakar umbi sejak zaman penjajahan British lagi kerana mereka melaksanakan dasar pecah dan perintah supaya dapat memisahkan masyarakat Malaysia mengikut kaum dan dapat mengeksploitasi sumber kekayaan negara dengan mudah. Umpamanya, semasa penjajahan British, masyarakat Melayu bekerja sebagai petani atau nelayan dan menetap di kawasan luar bandar. Masyarakat Cina pula bekerja sebagai pelembung atau pedagang dan menetap di bandar, manakala masyarakat India bekerja sebagai penori getah dan biasanya menetap di ladang-ladang getah. Perbezaan pekerjaan dan penempatan ini mengehadkan interaksi sosial antara masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh British semasa penjajahan masih mempunyai kesan sampingan yang destruktif pada zaman sekarang di mana bidang perniagaan yang menjadi nyawa ekonomi negara masih didominasi oleh masyarakat Cina. Hal ini menghancurkan kestabilan ekonomi kaum lain dan mencetuskan perasaan tidak puas hati terhadap masyarakat Cina. Oleh itu, jelaslah bahawa pencapaian status ekonomi yang sangat berbeza akan menyukarkan proses pencapaian kesepaduan nasional yang diimpikan. Seterusnya, pelaksanaan sistem pendidikan vernakular membendung masyarakat Malaysia daripada mencapai kesepaduan nasional yang diimpikan. Seperti yang kita tahu sebelum ini, Malaysia mengamalkan sistem persekolahan berbagai aliran di mana kita mempunyai sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Sama ada sedar ataupun tidak, sistem persekolahan ini memisahkan golongan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum dari awal lagi dan juga menjadikan hubungan mereka semakin renggang. Hal ini kerana sistem pendidikan vernakular tidak memberikan sebarang peluang kepada golongan pelajar yang berlainan kaum untuk mengenal antara satu sama lain semasa zaman kanak-kanak mereka. Natijanya, mereka mengalami kesusahan untuk bergaul dan berinteraksi dengan pelajar kaum lain apabila jumpa di sekolah menengah kebangsaan buat kali pertama. Ijmalnya, pelaksanaan sistem pendidikan vernakular melambatkan proses pembentukan kesepaduan nasional yang diimpikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam madani kepada semua, terutamanya kepada Dr. Abu Zarin. Saya Pravina, anak perempuan Salva, bernombor kad matrik D202211025511. Akan membentangkan cara-cara untuk merealisasikan kesepaduan nasional yang diimpikan. Cara pertama yang dapat diusahakan bersama badan kerajaan adalah dengan pembentukan dasar pembangunan nasional yang strategik. Berdasarkan perkongsian tadi, kita dapat mengetahui bahawa jurang ekonomi antara rakyat yang berbeza kaum dan etnik di Malaysia amatlah ketara dan secara langsung telah menyumbang kepada keretakan pada kesepaduan nasional.
Oleh itu, pembentukan dasar pembangunan nasional yang efektif dan strategik adalah amat penting untuk membendung isu ini. Sebenarnya, tujuan utama dasar pembangunan nasional diperkenalkan adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Dengan itu, pemerkasaan ekonomi yang berlaku melalui proses ini dapat memastikan peluang ekonomi diberi adalah adil dan saksama untuk semua etnik dalam masyarakat Malaysia. Matlamat ini dapat dicapai melalui pembangunan seimbang antara negeri dan antara bandar dan luar bandar melalui aspek kemudahan fizikal alam sekitar, sosial dan ekonomi. Sumbangan dari pembangunan setiap aspek dan elemen ini dapat memperkukuhkan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum dan bangsa. Seterusnya adalah dengan mengimplementasikan konteks perpaduan dalam sukatan pendidikan. Pendidikan adalah merupakan salah satu aspek yang utama untuk melahirkan seorang moral insan. Oleh sebab itu, kita harus mempertimbangkan setiap usaha untuk mengimplementasikan nilai perpaduan dalam diri setiap rakyat Malaysia sejak dari bangka sekolah lagi. Kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Hal ini kan pendidikan berupaya untuk mempromosikan persefahaman antara kumpulan etnik dan bangsa berbeza yang wujud di Malaysia. Antara cara yang boleh dilakukan adalah dengan menyediakan sukatan kurikulum yang merangkumi pelbagai aspek budaya, sejarah dan etnik yang diwujud di Malaysia. Ini membolehkan pelajar untuk memahami dan menghargai warisan budaya rakyat Malaysia serta untuk memahamkan pelajar mengenai kepentingan keharmonian dalam masyarakat majmuk. Bukan sahaja itu, pengajaran bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia adalah juga amat penting untuk memudahkan komunikasi dan pemahaman antara pelbagai bangsa. Ini juga akan mempromosikan persatuan melalui bangsa bersama. Akhir sekali, tidak boleh dinafikan bahawa media dan komunikasi memainkan peranan yang penting untuk menjadi alat perantara antara satu sama lain. Di Malaysia, di mana terdapat pelbagai etnik, budaya dan agama, media dan komunikasi dapat menjadi satu alat yang dapat mempromosikan pemahaman, perpaduan dan juga dapat mengurangkan ketegangan antara kumpulan etnik. Antara caranya adalah dengan melalui pelaporan yang tulis oleh media. Dengan ini, media harus memberikan liputan berita yang objektif, adil dan tidak mengasut mana-mana isu perpaduan. Ini akan memastikan masyarakat menerima maklumat yang tepat dan benar tanpa memihak kepada mana-mana pihak. Selain itu, media massa juga harus memberikan penekanan kepada perbezaan antara rakyat Malaysia dari sudut yang positif. Ianya haruslah mengandung paparan cerita kejayaan atau kehidupan individu yang mencerminkan keharmonian dan toleransi antara rakyat. Bukan saja itu, sudah menjadi tanggungjawab setiap individu di Malaysia untuk sentiasa menggalakkan dialog yang sehat antara masyarakat dan sentiasa aktif mempromosikan kesedaran mengenai perpaduan nasional. Sekian sahaja pembentakan dari kumpulan kami. Kami sangat berharap semua penonton dapat mengambil iktibar untuk memperkasakan lagi kesepaduan nasional dalam negara kita. Sebenarnya, kesepaduan nasional juga amat bergantung kepada diri setiap rakyat individu di Malaysia. Oleh itu, semua rakyat Malaysia harus memandang serius terhadap topik ini dan terus mengusahakan diri untuk memperoleh kesedaran untuk mencapai kesepaduan nasional yang diimpikan supaya kita dapat menjamin kestabilan negara kita. Dengan itu, sekian terima kasih.